Ada betul. Saya ingin menyambung penggulungan berkenaan dengan AES. Jadi memandangkan bahawa jika kerajaan tidak mengambil inisiatif dengan segera, jadi dibimbangkan angka kemalangan dan angka kematian yang diakibatkan oleh kemalangan akan terus meningkat seiring dengan pertambahan bilangan kenderaan di negara kita ini. Dengan demikian, sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, pada tahun 2006 kerajaan telah menubuhkan satu jawatan kuasa kabinet mengenai keselamatan jalan raya, the Cabinet Committee on Road Safety dengan izin. Sebelumnya pada tahun 2005, JKJR telah ditubuhkan bertujuan mengadakan program pendidikan advokasi dan kempen keselamatan jalan raya. Pada tahun 2007, MIROS telah ditubuhkan bagi menjalankan penyelidikan mendalam di dalam bidang keselamatan jalan raya negara. Plan keselamatan jalan raya bagi tempoh 2011 hingga tahun 2020 telah dirangka dengan dipersetujui dengan mensasarkan hanya 2 kematian bagi setiap 10,000 kenderaan berdaftar di Malaysia menjelang tahun 2020. Kadar pada masa sekarang adalah 3.21 kematian bagi setiap 10,000 kenderaan. Iaitu ketika negara kita mencapai tahap negara maju. Plan keselamatan ini menggunakan kaedah pendekatan yang merangkumi 4 bidang utama yang lebih dikenali sebagai strategi 5E, iaitu engineering, education, enforcement, environment dan evaluation. Hal ini telah banyak kali dimaklumkan oleh kementerian saya ke Dewan Yang Mulia ini, dan di bawah rangka enforcement inilah kerajaan bersetuju pada tahun 2006 untuk melaksanakan penguatkuasaan yang mampan yang tidak hanya dilaksanakan secara selektif dan bermusim tetapi berterusan sepanjang masa. Kajian di luar negara membuktikan bahawa penguatkuasaan yang berkesan hendaklah mempunyai 3 unsur. Ada elemen iaitu sure, swift and severe dan dikenali sebagai 3S. Telah berjaya mengurangkan kemalangan jalan raya kerana ia merupakan peningkatan keberkesanan pengangkutan penguatkuasaan melalui peningkatan POBC ataupun dengan izin perception of being caught. Selepas membuat kajian awal di luar negara pada tahun 2006, kerajaan Aliam Berhormat. Menteri dengar, Utama Melaka berdiri, adakah yang berhormat menteri mengasih laluan untuk pencelahan? Kalau tidak, nyatakan pada saya. Laluan ke tidak? No. Lepas saya habis ini. Okey, selepas dia habis. Selepas membuat kajian awal di luar negara, jadi pada tahun 2006, kerajaan bersetuju melaksanakan sistem penguatkuasaan secara automatik yang dikenali sebagai AES yang pada masa sekarang sedang dilaksanakan. Sila, Utama Melaka. Terima kasih Tan Sri Pengerusi dan terima kasih Yang Amat Menteri. Yang Amat Menteri tentang penguatkuasaan. Kita sedia maklum bahawa penguatkuasaan AES sama juga satu penguatkuasaan melalui rakaman kamera. Saya ingin tanya Yang Amat Menteri, berikan penjelasan sebab kita pun sudah maklum bahawa pihak polis pun juga ada menjalankan penguatkuasaan melalui rakaman kamera juga.
Dan saya ada di tangan saya bahawa juga dalam notisnya bersama dengan gambar yang diambil oleh yang dirakamkan oleh kamera polis, dan dengan amat jelas dia mereka katakan ini kompaun ini keluar dari Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, dan juga ada catat tentang menggunakan Akta S79/2 APJ 1987, dan juga dengan hak raju dan kelebihan, dan juga ada pengadu, iaitu ada polis yang menjalankan tugas pengadu. Jika kes ini dihadap ke mahkamah, dengan izin Datuk Tan Sri, dihadap ke mahkamah, memang pegawai polis ini akan dipanggil sebagai saksi. Dan di tangan saya juga ada saman-saman yang dikeluar oleh melalui JPJ, iaitu AES. Nampaknya tiada pegawai mengadu dan hanya keluar oleh pegawai JPJ. Dan di tangan saya ada dua saman. Satu memang jelas kita nampak dah gambar, dan satu gelap, langsung tidak nampak siapa yang memandu. Ada orang pemandu itu orang ke hantu ke, kita pun tak dapat nampak. Dalam kes begini, jika dihadap ke mahkamah, kerana yang penerima enggan nak bayar saman dan terpaksa ke mahkamah, saya ingin tanya Yang Menteri, dalam kes begini, siapa yang akan jadi saksi di mahkamah untuk menjadi saksi untuk gambar yang diambil? Kerana langsung kita tidak tahu kedua syarikat, mana syarikat yang ambil gambar ini, siapa sepatut yang adakah pegawai JPJ saja yang bukan yang menjalankan tugas penguatkuasa itu yang akan jadi saksi. Itu satu kes. Dan bersama dengan ini, bolehkah saya diberitahu badan mana yang pasti kamera ini dia punya fungsinya, yang pastikan fungsinya, adakah mereka juga akan sebagai saksi kerana kita dapat kedua perbezaan yang besar dalam rakaman foto ini. Terima kasih, Menteri. Menteri, boleh saya sambung sikit tentang penguatkuasa juga? Tahu juga. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka. Sebenarnya dalam sistem AES ini, sistem ini telah pun melalui satu masa yang agak panjang untuk menentukan bahawa sistem ini semua mematuhi semua kehendak-kehendak undang-undang ke proses-proses mahkamah. Jadi dengan dari masa itu imej itu ditangkap, dia akan terus disalur kepada pusat kawalan, dan dengan demikian data-data itu juga terus kepada mahkamah di dalam database. Dan kalau perlu, kalau kes ini dicabar di mahkamah, jadi mahkamah juga ada maklumat-maklumat yang tertentu berkenaan dengan tiap-tiap imej dan saman yang dikeluarkan. Jadi untuk saya itu bukan menjadi satu masalah. Ya, terima kasih. Menteri, sebab saya pernah baca kenyataan Menteri, dikatakan rakaman foto gambar itu pada mula mereka hantarkan saman, mereka padamkan pemandu. Dan sampai mahkamah baru saya boleh. Ya. Ini bila saman itu dikeluarkan kepada pesalah. Jadi oleh kerana nak melindungi privasi pesalah itu ataupun siapa yang memandu, jadi muka pemandu itu digelapkan. Jadi kalau diminta oleh tuan punya kereta, itu kita boleh bagi
imej yang mempunyai gambar dan muka dan sebagainya. Boleh, Ya, tetapi tidak dilaksanakan. Okey, terima kasih. Yang Yang Menteri Menteri tidak terima kasih, dilaksanakan Tan Sri seperti Pengerusi. yang Menteri yang Tan Sri katakan. Pengerusi, Muhammad, duduklah aku nak bercakap. Ya je nak bercakap. Tan Sri Pengerusi, saya tak ada saman di tangan saya, tapi menerima beberapa aduan. Apapun saya berpegang kepada kaedah sistem ini, insya-Allah berupaya membentuk budaya pemanduan berhemah. Ya. Kita menggunakan sistem, maknanya dah habis cara lain, sistem ini insya-Allah boleh. Tapi sedikit kelonggaran kepada pelaksanaan itu. Ini yang diadukan kepada saya. Kebanyakannya menerima bahawa sekurang-kurangnya hasrat itu baik, tetapi pelaksanaan itu boleh banyak ruang untuk diperbaiki, Yang Mohd Menteri. Antaranya ialah kesalahan melanggari had laju 1 km/h lebih daripada had yang dibenarkan, sama hukumannya dengan 60 km/h lebih. Jadi di sana kelajuan kalau hadnya 110 km/h dengan yang kena itu 111 km/h dengan 180 km/h sama berat hukumannya. Jadi tidak ada ruang untuk mereka katakan kemaafan, ada toleran di sana. Apa komen Yang Berhormat Menteri kalau katakan hukuman itu dikurangkan sedikit untuk mereka yang kelajuannya hanya sedikit lebih daripada had laju yang dibenarkan. Jadi di sana kalau Yang Berhormat Menteri boleh bagi ruang, penerimaan itu ada di bawah sana. Kalau kerajaan boleh bagi ruang, ada penerimaan, kerana kita percaya sistem pemanduan di Malaysia ni lebih kepada mengarahkan pemandu supaya berhati-hati. Tetapi kepatuhan kepada undang-undang tu, adherence kepada traffic ordinance itu menyebabkan mereka gagal sebenarnya memandu dengan hati, bukan dengan berhati-hati. Itu sebab kita tengok di India, di Vietnam, di Indonesia, mereka kurang kemalangan, lebih-lebih lagi kemalangan maut daripada kita, kerana kita ni memandu supaya berhati-hati, tetapi mereka sebenarnya memandu dengan hati. Ya, Yang Mohd, cuba komen tentang perkara ini. Terima kasih Yang Mohd. Tentang hukuman itu tadi. Terima kasih Yang Berhormat Tengah Batu. Jadi pada masa ini kita hanya ada satu kadar kompaun saja, dan untuk mereka yang melebihi had kelajuan yang ditetapkan dan juga termasuk longgaran yang diberi, kalau melebihi kelajuan itu, jadi imej itu akan ditangkap dan saman akan dikeluar, dan kadar adalah hanya satu saja. Jadi berkenaan dengan pematuhan Menteri. peraturan jalan raya dan sebagainya, itu juga di antara satu tujuan supaya bila kita melaksanakan sistem-sistem dan program-program penguatkuasaan, pendidikan, kesedaran dan sebagainya, jadi kita harap jadi pengguna jalan raya akan lebih mematuhi peraturan-peraturan jalan raya. Menteri. Jadi Menteri. saya cukuplah. Cukup lagi, mana cukup? Dari semalam sampai pagi tadi. Tak boleh cukup. Saya nak tanya ni pasal kenyataan pengarah penguatkuasa Menteri, JPJ. sedang. Ini dalam media saya nak betul, tanya. Mana cukup? Saya tidak Menteri, tentang itu penguatkuasa. bagi laluan. Pasal apa tak bagi Jadi laluan? Tadi bagi ke Mbak Batu, kenapa tak bagi sedang? Tentang penguatkuasa juga. Saya nak bantu sikit. Yang Berhormat, pokok senang, duduk dulu, pokok senang. Saya minta laluan. Duduk dulu, Yang Berhormat. Beginilah Yang Berhormat. Kalau bertanya, jangan keterlaluan agresif. Karena apabila berbuat begitu, menteri juga mempunyai hak untuk tidak membenarkan. Buat secara baik. Merayu, karena apa yang dibuat ini adalah untuk kepentingan rakyat. Karena dia pun berhak untuk buat begitu, tidak kasih laluan. Apabila tidak kasih laluan, timbul kicau, saya pun ada kuasa untuk memberhentikan.